Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Syuhaida Arifin dalam Semasa 7. Berikut antara tumpuan utama jam ini. Penguatkuasaan terhadap lori hantu akan diperketatkan termasuk mendaftarkan kenderaan itu dan mewajibkan pemeriksaan di Puspakom. Itu antara langkah yang diambil bagi mengurangkan kadar kemalangan jalan raya melibatkan lori hantu. Jelas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mengkaji semua prosedur operasi lori hantu dan mengambil tindakan ke atas semua lori hantu. Kuching Sarawak bakal menjadi destinasi pertama di Malaysia untuk penerbangan terus oleh Hong Kong Airlines yang dijangka dilancarkan pada 26 April ini. Menteri Pelancongan Dato' Amar Abang Johari Tun Openg berkata, pemilihan Kuching adalah kerana ia menepati kriteria syarikat itu yang mahukan kawasan di pertengahan bandar selain ikut pelancongan yang menarik. Hong Kong Airlines akan melakukan penerbangan 2 kali seminggu ke Kuching menggunakan pesawat Airbus A320 iaitu pada Selasa dan Jumaat. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB memperkenalkan aplikasi mudah alih MOP Tiket untuk pembelian tiket perkhidmatan tren di seluruh negara. Aplikasi MOP Tiket boleh dimuat turun ke telefon pintar atau mana-mana alat komunikasi yang mempunyai perisian Android. Menerusi MOP Tiket, pengguna tidak perlu mencetak tiket tetapi hanya mengimbas tiket menerusi telefon pintar di pintu pelepasan tren. Pembelian boleh dilakukan dengan menggunakan kad kredit atau kad debit. Sementara itu, sempena sambutan Thaipusam bermula hari ini hingga Isnin, KTMB akan menyediakan perkhidmatan tren komuter 24 jam sehari. Perkhidmatan terus-menerus itu adalah bagi laluan Batu Caves ke Seremban, Rawang ke Port Klang, Tanjung Malim ke Rawang dan Seremban ke Pulau Sebang. Tren tambahan disediakan bagi memenuhi pelanjutan waktu operasi di antara pukul 12.30 malam hingga 5.30 pagi dengan kekerapan setiap jam. Kekerapan tren dipertingkat pada Ahad dan Isnin. Rapid Bus Sendirian Berhad pula akan menyediakan 17 buah bas Rapid KL perkhidmatan khas bagi memudahkan orang ramai yang mengunjungi Batu Caves sempena perayaan Thaipusam Ahad ini. Perkhidmatan bas khas disediakan bagi laluan dari Batu Caves ke Pasar Seni melalui Jalan Kuching dan laluan dari Shell Batu Caves ke LRT Gombak melalui Jalan Lingkaran Tengah MRR2. Kekerapan perjalanan bagi setiap bas adalah 15 minit dan 25 minit bermula dari pukul 5.30 pagi hingga 12.30 malam. Kadar kemalangan di semua lokasi Lebuh Raya Plus yang menggunakan turapan anti gelincir berjaya dikurangkan sebanyak 50% sejak lebih 5 tahun lalu. Dalam tempoh itu, 5.5 juta ringgit dibelanjakan untuk kegunaannya di beberapa laluan susur persimpangan Lebuh Raya tersebut. Teknologi dari Jerman itu kini digunakan antaranya di persimpangan bertingkat Rawang, Bangi, Kajang, Air Hitam dan Yongpeng. Luar negara, sekurang-kurangnya 17 orang maut dalam serangan oleh sekumpulan lelaki bersenjata di sebuah restoran popular di pinggir pantai di Mogadishu. Kumpulan Al-Shabaab yang mempunyai kaitan dengan Al-Qaeda berkata, sebelum serangan bersenjata itu, anggotanya meletupkan bom di 2 buah kereta berhampiran restoran berkenaan. Pihak polis pula berkata letupan bom kereta yang pertama berlaku pada waktu senja, diikuti letupan kedua 1 jam kemudian.
Di Giza, Mesir pula 10 orang dilaporkan maut termasuk 7 anggota polis dalam satu letupan selepas pihak berkuasa melakukan serbuan di tempat persembunyian pengganas. Letupan itu berlaku apabila pihak polis cuba mematikan bom yang ditemui di dalam sebuah pangsapuri yang menjadi tempat persembunyian puak pengganas. Letupan itu turut mencederakan 13 yang lain, 2 daripadanya kritikal. Tenis terbuka Australia, Roger Federer mencatat kemenangan ke-300 dalam Grand Slam. Kemenangan itu diperoleh selepas menewaskan pemain muda dari Bulgaria, Grigor Dimitrov, 6-4, 3-6, 6-1, 6-4, sekaligus mara ke pusingan keempat. Federer juara 4 kali di kejohanan ini akan bertemu rakan senegara Dimitrov, David Goffin, di pusingan berikutnya. Banyak lagi berita dapat anda ikuti dalam Nasional 8 kurang 1 jam dari sekarang. Saya Syuhaida Arifin. Assalamualaikum dan salam sati sejiwa.